Hai guys, bersama aku Syamin dalam channel Belajar Membuat Baju. Dalam video sebelum ni aku ada ceritakan tentang ciri-ciri perbezaan antara kain cotton original dan juga cotton mix. Kepada korang yang dah terlepas tu, bolehlah cek balik video sebelum ni untuk kenali semua jenis-jenis kain yang ada kita pakai pada hari ini. Tapi untuk kali ni aku akan ceritakan tentang ciri-ciri kain microfiber. Mesti ada yang tak tahu kan kain microfiber tu apa. Sebenarnya yang biasa kita sebut kain jersey. Kain jersey ni dia memang kita dah normalize daripada dulu lagi sampai sekarang. Kita sebut kain jersey je kita tahu, oh kain jersey. Bila kita sebut kain jersey je, mesti kita teringat tentang sukan. Tak kisahlah sukan bola ke, sukan sepak takraw ke, sukan badminton ke, mesti kita terfikir tentang kain jersey digunakan khas memang untuk sukan. Tapi itu memang kebiasaan yang kita sebut. Kalau jika sesetengah orang yang dah tahu, dia ada nama lain selain nama jersey, tapi sama saja, iaitu microfiber. Okey, di dalam pasaran Malaysia, kain microfiber banyak jenis dan nama-nama yang berbeza bergantung kepada pembuat kain tu. Ada yang setengah pembuat kain dia cakap kain ni jenis macam ni, kain ni jenis macam ni dan kain ni jenis macam ni. Jadi kadang kita confuse dengan nama-nama tu. Jadi kat sini aku akan ceritakan hanya 3 kategori saja untuk kain microfiber. Jadi sebab kalau banyak-banyak pun kita pun tak tahu kan, bila kita pakai tu kita rasa kain jersey je kan, sama je, tak ada beza. Tapi kalau jenis yang orang yang tahu, dia akan tahu ini kain macam ni, oh ini kain macam ni, oh ini kain macam ni, oh. Dan dalam video kali ini aku akan tambah lagi sedikit info tentang kain microfiber, tapi bukan dia jenis macam adik-beradik yang samalah, cuma dia berbeza sikit dia punya tekstur kain dia, iaitu kain RJPK. Dia tak ada tekstur, tak ada alur, tapi kita sebut kain jersey juga, cuma berbeza dari segi tekstur dia je, maksudnya dari segi permukaan kain dia je. Itu aku akan ceritakan di pertengahan video ni lah. Jadi sebab kita sekarang nak fokus pada ciri-ciri kain microfiber yang ada. Secara amnya, kain microfiber terdapat 2 jenis, iaitu microfiber eyelet dan juga microfiber mesh. Aku ulang semula. Kain microfiber ni ada 2 jenis, satu eyelet, satu mesh. Jadi korang boleh setkan lah perbezaan nama tu, eyelet dan mesh. Aku ceritakan dulu tentang ciri-ciri kain microfiber eyelet. Pertama, kain microfiber eyelet dia mempunyai struktur kain yang lebih tebal berbanding kain mesh. Kain eyelet juga corak kain dia jarang dan besar. Ketiga, kain dia sedikit berat berbanding kain mesh. Dan yang keempat, kain dia agak kasar. Itu ciri-ciri kain microfiber eyelet. Untuk kain microfiber mesh pula, struktur kain dia agak nipis berbanding kain eyelet. Yang kedua, corak kain dia rapat-rapat dan kecil. Ketiga, kain dia sedikit ringan berbanding kain yang eyelet yang agak sedikit berat. Dan yang terakhir sekali, kain mesh ni dia agak lembut dan dia agak ringan lah. Dia lembut, bila pegang tu kita rasa dia macam lembut je. Orang mesti tertanya-tanya kan, kenapa dia tak buat kain microfiber ni sama je, tak payah ada eyelet, tak payah ada mesh. Macam video sebelum ni aku cakap, ini adalah sebenarnya permintaan pelanggan. Ada setengah orang tu dia suka kain eyelet, ada setengah tu dia suka kain mesh, sebab dia ikut keselesaan. Tapi kalau yang dah tak tahu tu, dia pakai dia tak dapat beza. Tapi ada setengah orang tu dia mementingkan ciri-ciri keselesaan. Bila dia pakai je dia tu, oh ini kain mesh sebab dia nipis sikit. Mungkin
dia tak selalu pakai, tapi dia nak rasa pakai tu, dia nak rasa selesa. Ada setengah tu dia suka kain aided sebab dia tebal sikit. Dia tebal ni dia boleh pakai banyak kali dan tahan. Tapi tahu tak korang, panjang aku buat baju, kain microfiber ni lah yang paling banyak sangat sekali orang suka, orang buat tempahan. Sebabnya kenapa? Okey, aku akan ceritakan kelebihan kain microfiber ni. Kenapa selalu orang suka order kain ni, dan kenapa boleh dikatakan hari demi hari diorang nak kain ni juga. Dia lebih selesa dengan kain ni. Antara sebab-sebabnya ialah, satu, kain microfiber ni dia warna dia lambat luntur. Maksudnya kalau kita basuh banyak kali pun dia ambil masa berbulan-bulan dah untuk warna dia jatuh. Tapi kebanyakannya yang saya minta respon diorang, warna kain tu memang kalau kita pakai sama je. Dia maksudnya warna tu lambat jatuh tau. Maksudnya warna tu lambat luntur. Itu antara sebab diorang suka kain microfiber ni. Bila itu satu. Nombor dua, bila dia basuh kain microfiber ni, dia cepat kering. Maksudnya kalau kita basuh tu, kita letaklah, kita dekat jemur dekat ampayan tu, macam pagi tu kita basuh, maksudnya tengah hari tu mungkin dah kering kalau cuaca panas kan. Berbanding kain cotton ni dia lambat sikit nak kering. Tapi kain microfiber ni dia cepat kering sikit. Tu yang kedua. Yang ketiga, bila kita pakai tu, yang saya respon daripada customer, dia rasa ringan. Bila sedap je, macam kita pakai tu bukan rasa macam tak rasa pakai baju, tapi rasa macam selesa sebab dia ringan. Kita pakai macam yelah selesa. Dan yang terakhir sekali, sebab diorang suka pakai kain jersey ni sebab dia menyerap peluh. Sebab tu lah kain microfiber ni banyak digunakan untuk berbagai-bagai sukan. Maksudnya bola sepak ke, badminton, sepak takraw, bola tampar, atau apa-apa jenis sukan lah. Dan penggunaan kain microfiber ni dia tak terhad kepada penggunaan untuk sukan saja. Dia digunakan juga untuk aktiviti-aktiviti lain. Contohnya macam family day, baju untuk geng-geng kereta, ada yang untuk pergi memancing. Sebabnya macam yang aku cerita tadi, kelebihan dia sebab itulah warna dia lambat luntur, bila basuh cepat kering, seringan, menyerap peluh. Itulah antara sebab-sebabnya kain microfiber ni semakin lama menjadi permintaan yang tinggi. Sebab ciri-ciri tu semua. Cuma kain microfiber ni satu je kekurangan dia. Bila terkena benda tajam, maksudnya bila terkena benda tajam tu dia akan cepat koyak. Tapi betul-betul tajam lah, macam kita tersangkut kat mana-mana kan. Tapi takkanlah kita sengaja nak sangkutkan kain baju kita dekat tempat-tempat tajam kan. Itu je satu kelemahan dia. Tapi itu tak jadi masalah pada diorang ni. Sebab apa? Yang penting diorang pakai selesa, kain lambat luntur. Sebenarnya diorang suka sebab tu je, kain dia lambat luntur. Kalau basuh banyak kali pun dia sama je berbanding kain cotton ni. Cotton ni dia basuh dia cepat, kain dia warna dia cepat jatuh. Sebab tu selain baju ni dibuat sukan, sekolah juga suka dengan kain microfiber ni sebab warna dia lambat luntur. Jadi bila anak-anak kecil tu kan yang untuk rumah-rumah sukan tu buat baju, diorang boleh pakai lama. Mak-mak ni suka kalau order kain microfiber ni. Dia bila basuh dia macam tu je warna dia. Dia lambat jatuh lah. Maksudnya boleh pakai lama. Okay, kita ada satu lagi jenis kain tergolong dalam kain microfiber juga. Tapi dia lain sikit. Dia tak ada tekstur. Dia tak ada rupa lah maksudnya. Dia kosong saja. Dia plain. Ini kain dia. Jika korang bandingkan kain microfiber, eyelet ataupun mesh, korang tengok dia tak ada bentuk kan, dia plain saja. Yang kain microfiber mesh atau eyelet ni dia punya tekstur kan, tekstur bulat lubang-lubang ni. Tapi untuk RJPK ni dia tak ada, dia kosong. Penggunaan dia pun sama juga. Dia pun ciri-ciri dia pun sama. Macam ada apa yang ada dekat ciri-ciri dekat kain eyelet dan mesh, RJBK pun sama.
dia lambat jatuh warna. Cuma kain RJPK ni kita nak bezakan luar dalam dia memang susah sebab dia lebih kurang sama. Itu tak jadi masalah sebab bila kita nak buat baju tu, kita potong, bila kita tersalah pusing pun kita tak nampak sangat beza dia. Berbeza dengan kain eyelet dan mesh, dia memang ada beza. Macam video sebelum ni aku ceritakan kan macam mana nak bezakan luar dalam kain kan. Macam untuk kain cotton kita agak susah sikit nak bezakan, tapi kain microfiber eyelet dan mesh agak mudah sebab dia punya tekstur dia yang luar tu memang agak kasar, yang belah dalam dia tu dia macam lembut sikit tekstur dia. Memang senang kita nak bezakan luar dalam microfiber mesh dengan microfiber eyelet ni memang senang sebab dia punya tekstur dia berbeza jauh. Jadi tak ada isu lah kita nak masa kita nak jahit tu nanti terbalik kain tu, yang luar ke dalam, yang dalam keluar, memang tak ada isu sebab kita mudah nak bezakan dia punya perbezaan antara bahagian luar dan bahagian dalam. Tapi antara kain-kain microfiber eyelet, mesh dan RJPK ni yang paling banyak orang suka antara dua lah, eyelet dan mesh. Yang RJPK ni jarang-jarang lah sebab dia tekstur dia tak ada lubang kan. Jadi mungkin pakai tu agak panas lah. Sebab kalau yang macam untuk mesh ni dia ada lubang dia kan, macam dekat eyelet ni pun sama, dia ada lubang. Cara kita nak tahu alur kain microfiber ni pun sama juga. Teknik dia macam kita nak tahu alur kain microfiber cotton yang daripada video sebelum ni, dia mesti ke bawah juga. Bila kita potong tu, bila kita boleh stretch tu, kita tarik tu, maksudnya kalau kita boleh tarik tu, dia memang alur dia ke bawah lah. Kalau kita tarik tu dia tak mengembang, tu melintang lah, itu salah. Dia mesti apa-apa pun bila kita nak potong baju kain tu nanti mesti kena alur dia mesti kena ke bawah. Itu je dia punya cara dia. Jadi itu sajalah sedikit sebanyak tentang ciri-ciri kain microfiber eyelet dan juga microfiber mesh. Jadi aku harap korang faham lah dengan apa yang aku sampaikan pada video kali ini, sebab kita nak fokus pada kain microfiber mesh dan eyelet. Jadi aku harap korang dah faham apa yang korang tengok dalam video ni dan juga video sebelum ni tentang kain cotton, kain microfiber, dan ada satu lagi jenis kain yang aku akan ceritakan pada video akan datang, iaitu kain polo. Sebab kain polo ni pun dia ada jenis dia juga. Kain polo tahu kan, kain polo yang baju yang ada collar tu, yang dulu famous ada gambar kuda tu kan, yang dekat sini. Dulu memang top kain tu. Orang beli memang pernah jadi satu fenomena lah dulu. Bila baju tu memang orang suka beli sebab ada gambar kuda tu. Itulah kain polo tu. Dia ada dua jenis. Jadi kalau korang tak nak ketinggalan, korang tengok, tunggulah video aku akan datang dan aku akan cerita secara detail tentang jenis kain polo. Okey, terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku. Yang belum tu, terima kasih kerana menonton video ini, dan bolehlah korang subscribe supaya korang tak ketinggalan dengan info-info tentang kain dan juga cara-cara nak buat baju pada video-video aku akan datang. Okey, kita bantai sampai jadi buat baju. Salam.